Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada peneraju acara, kombinasi panel kehakiman, pejuang neraca keadilan. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Kejayaan tidak akan datang kepada manusia yang leka, dipetik dari kata-kata Charles Cahill. Kita semua tahu nilai pendidikan dalam kehidupan kita. Perkataan pendidikan berasal daripada perkataan Latin educare yang bermaksud membawa kita. Ya, pendidikan membawa kita ke dalam masyarakat. Pendidikan amat diperlukan untuk membesar dalam masyarakat. Secara mudahnya, pendidikan merupakan proses mendapatkan ilmu. Kita tidak boleh menafikan pendidikan dalam kehidupan kita. Hidup tanpa pendidikan umpama perahu tanpa kemudi. Melalui pendidikan, kita haruslah memahami dan mendidik diri kita untuk mencari nilai ilmu yang tinggi. Justru itu, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan maudhu pidato saya, lonjakan pendidikan, melahirkan masyarakat madani. Hadirin, oleh itu, untuk merungkai bicara saya hari ini, 3 indikator utama saya unjurkan. Pertama, pendidikan memperkasakan tamadun bangsa. Kedua, pendidikan memperkukuhkan perpaduan masyarakat madani. Dan yang ketiga, pendidikan menjadi wadah anjakan personaliti masyarakat terbilang. Hadirin, pendidikan memperkasa tamadun bangsa. Ilmu merupakan faktor terpenting dalam menentukan kekuatan sesuatu bangsa. Kita dapat lihat betapa prinsip pendidikan di negara Jepun adalah untuk melahirkan negara yang demokratik dan cintakan keamanan untuk memperkukuhkan kemerdekaan negara. Komitmen daripada warga pendidik dalam mendepani transformasi pendidikan membolehkan Malaysia bersaing di peringkat global. Berdasarkan laporan daya saing global 2018, Forum Ekonomi Dunia, Malaysia diiktiraf sebagai negara yang mempunyai persaingan hebat dalam arena pendidikan dan menduduki tangga ke-19 daripada 141 negara. Namun begitu, penjajahan dari segi mental merupakan ancaman baru yang masih berlaku. Golongan transgender semakin berleluasa. Seks bebas dijadikan jenaka sehingga tergama membunuh bayi yang tidak berdosa. Memang benar, penjajah sudah lama berundur, tetapi pemikiran mereka masih utuh mencengkam aspek bernegara. Oleh itu, pihak kerajaan telah mewajibkan mata pelajaran tamadun, iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Aslia di seluruh universiti di Malaysia untuk membetulkan kekeliruan yang dicanangkan oleh Barat. Dalam pada itu, prasyarat kebebasan berkiblatkan akhlak dan agama. Hal ini kerana kebebasan tanpa akhlak tidak bererti dan akhlak tanpa agama tiada manfaat. Elemen duniawi dan ukrawi ini digabungkan untuk melahirkan tamadun manusia yang merdeka dan berilmu. Jelaslah pendidikan memperkasakan tamadun bangsa. Hadirin, indikator saya yang kedua, pendidikan memperkukuhkan perpaduan masyarakat madani. Dalam konteks perpaduan yang pelbagai budaya seperti Malaysia, pendidikan berperanan penting dalam membentuk persefahaman, toleransi dan nilai hormat menghormati dalam kumpulan etnik dan budaya. Pendidikan mewujudkan kesedaran tentang kepelbagaian budaya dan agama dalam masyarakat kita. Melalui kurikulum inklusif dan pengajaran seimbang, pelajar diajar memahami dan menerima kepelbagaian aset bukan sebagai punca konflik. Mereka diajar nilai hormat menghormati, nilai yang dibawa oleh setiap kumpulan. Seterusnya, mewujudkan rasa inklusif dan perpaduan dalam kalangan mereka.
Hal inilah yang memperkukuhkan masyarakat madani. Selain itu, institusi pendidikan juga merupakan tempat pelajar-pelajar yang mempunyai pelbagai latar belakang untuk berkomunikasi dan berinteraksi untuk belajar bersama. Mereka boleh memahami antara satu sama lain, berkongsi pengalaman dan membina persahabatan berlainan budaya. Hubungan positif ini boleh menolak stereotip dan prasangka yang mungkin timbul daripada kekurangan interaksi. Hadirin, melalui pendidikan juga kita boleh membentuk pemimpin yang mampu memimpin dengan bijak dalam masyarakat dengan pelbagai nilai kepimpinan yang menumpukan keterangkuman aspek toleransi dan perpaduan boleh diterapkan dalam generasi akan datang. Pemimpin yang bijak dapat menyedari kepentingan integrasi, boleh membangunkan dasar dan langkah untuk mewujudkan keharmonian sosial. Hadirin, jelaslah pendidikan berperanan penting dalam memperkukuhkan perpaduan kaum dalam masyarakat kita. Melalui pendidikan, kita dapat melahirkan pendidik yang berilmu, menghargai dan bekerjasama dalam kumpulan etnik dan budaya. Dengan keutamaan pendidikan, masyarakat boleh melahirkan perasaan harmoni, bertolak ansur dan bersatu padu. Jelaslah pendidikan memperkukuhkan perpaduan masyarakat madani. Hadirin, indikator saya yang terakhir, pendidikan menjadi wadah anjakan personaliti masyarakat terbilang. Hadirin, melalui pendidikan juga berperanan penting dalam membentuk akhlak dan watak dalam diri individu itu. Pendidikan bukan sahaja melalui pemindahan ilmu, tetapi juga tentang pembentukan nilai dan etika untuk membimbing tingkah laku individu itu dalam kehidupan mereka. Watak dan akhlak merupakan asas kepribadian diri kita. Pendidikan membentuk integrasi dalam pendidikan dan interaksi dalam menerima pandangan orang lain. Kita bertanggungjawab dalam membentuk nilai pendidikan dalam diri kita sendiri. Hadirin, kita juga boleh mengembangkan empati dalam pemahaman kita dalam pendidikan. Melalui pendidikan kita dapat memahami dan bertolak ansur serta menghargai perbezaan dalam diri kita sendiri dan masyarakat. Ini mewujudkan asas masyarakat yang harmoni dan memahami antara satu sama lain. Hadirin, selain itu, kita juga boleh mewujudkan sifat integrasi dan bertanggungjawab dalam diri kita sendiri. Kita boleh mendidik masyarakat yang boleh bertanggungjawab dalam setiap perkara yang dihadapi dan cabaran serta tindakan yang dihadapi oleh mereka. Ini melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab kepada negara dan kepada masyarakat serta diri kita sendiri. Hadirin, tidak kurang juga kita juga melahirkan diri kita yang berdikari dan inisiatif. Kita boleh berfikir secara kritis dan inovatif dalam memilih keputusan yang positif untuk menerima setiap cabaran yang dihadapi dalam kehidupan dan tingkah laku kita. Ini akan melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab terhadap keputusan yang dilakukan oleh diri sendiri. Hadirin, tidak kurang juga, pendidikan juga melahirkan nilai kerjasama dan pengorbanan. Melalui bekerja kumpulan dan aktiviti sosial, kita boleh menggunakan kerjasama sebagai kunci untuk mencapai matlamat kita. Hadirin, kita juga haruslah menyedari melalui pendidikan, kadang-kadang kita harus menolak kepentingan peribadi untuk kejayaan bersama. Kesimpulannya, kita sebagai negara yang maju sekiranya tidak disokong dengan sistem pendidikan yang mantap, kita umpama tanah yang subur tidak dibangunkan, benih yang baik tidak dibaja, dijaga dan disemai dengan baik. Umpama tiada apa-apa makna. Tegasnya, pendidikan berkualiti melahirkan masyarakat yang berketerampilan berdaya saing dan mempunyai akhlak mulia untuk membangunkan negara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di mata dunia. Oleh itu, marilah kita memartabatkan pendidikan negara
sehingga mampu melahirkan lonjakan masyarakat madani. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.